hari yang sebelum ini, saya telah kemukakan satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 66/9 dalam pembahasan peringkat jawatan kuasa rang undang-undang pembekalan 2012 atau bajet bagi Jabatan Perdana Menteri. Ini adalah usul yang biasanya dianggap sebagai usul potong gaji. Saya telah cadangkan bahawa perbelanjaan diluruskan dengan syarat dikurangkan sebanyak ringgit Malaysia 22,826 ringgit. Ini merupakan gaji satu bulan Perdana Menteri. Dipotong dari aluminium, iaitu potong gaji satu bulan Perdana Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Tujuan saya melakukan perkara ini ialah sejak Perdana Menteri memegang jawatan sejak April 2009, banyak masalah dan kepincangan yang tidak dapat diselesai. Tahun ini merupakan kemuncak di mana pelbagai isu telah timbul dan Perdana Menteri gagal menangani ini. Saya akan baca sebahagian daripada hujah-hujah yang saya akan guna pakai untuk dibahaskan besok. Mengikut peraturan mesyuarat, ini adalah hak ahli parlimen dan kita telah lihat setiap kali ada pembahasan dalam bajet peringkat jawatan kuasa, gaji menteri dipotong. Tapi kali ini adalah buat pertama kali gaji Perdana Menteri menghadapi pembahasan gaji dipotong. Dalam secara simbolik, ini juga merupakan satu usul yang secara tidak langsung usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. So besok usul ini akan dibahas pada 11:30 selepas soal jawab. Di sini saya ingin membawa beberapa isu yang hujah-hujah yang merupakan sebahagian daripada alasan kenapa saya cadangkan perkara ini harus dilakukan. Pertama sekali, dalam isu pentadbiran ekonomi. Hutang negara makin meningkat sehingga mencatat 51% daripada nisbah hutang tempatan kepada GDP negara. Inflasi tidak terkawal, merupakan inflasi yang paras yang paling tinggi di Julai, dan dengan pelbagai tekanan ekonomi terhadap rakyat, Perdana Menteri seolah-olah tidak peka dan tidak sensitif kepada kehendak rakyat. Sebaliknya, selain daripada menangani ekonomi dengan baik, sebaliknya Perdana Menteri telah engage dengan pelbagai publicity stunt yang tidak mendatangkan apa-apa hasil secara konkret. Ini bersangkut paut dengan ini juga kegagalan dalam urus tadbir. Kita telah pejabat Perdana Menteri telah membelanjakan jutaan ringgit untuk bayar perunding asing seperti EPCO dan FBC yang juga tidak mempunyai fungsi memulihkan ekonomi atau membaiki urus tadbir negara. Perdana Menteri telah menganugerahkan pelbagai projek strategik seperti MRT, double track railway, lapangan terbang Sungai Besi dan lain-lain tanpa tender terbuka yang seperti yang
sendiri dijanji dalam prinsip yang ditetapkan dalam ETP dan GTP. Baru-baru ini, kandungan laporan Ketua Audit Negara sekali lagi menjadi isu hangat. Kami terima laporan lambat dan ini bukan kali pertama Ketua Audit Negara telah mengemukakan pelbagai teguran, ketirisan dan pemborosan yang berlaku dalam pentadbiran Najib. Tapi setiap tahun kita terima buku-buku tebal ini, tidak ada tindakan konkret sama ada oleh SPRM atau mana-mana pihak kerajaan untuk menangani isu yang telah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Dan seterusnya, kegagalan pegawai SPRM yang bertanggungjawab terhadap kematian Teo Beng Hock dan kemudian Ahmad Sabani sehingga hari ini tidak ada hasil siasatan yang memuaskan. Dalam urus stabil lagi, kita juga dapat berita dengan kegagalan untuk menangani isu kontrak IPP yang mengakibatkan TMB mengalami kerugian besar berturut-turut. Ini sudah jelas dalam banyak laporan. Imej antarabangsa. Imej antarabangsa kita menurun semasa skandal FBC Media terbongkar diketahui oleh umum bahawa Malaysia telah dikaitkan dengan satu tindakan yang tidak etika sehingga BBC dan CNBC terpaksa hentikan program-program propaganda untuk kerajaan Malaysia. Kemudian Perdana Menteri juga gagal menangani isu-isu perkauman dan agama yang membiarkan kelompok-kelompok pelampau menyerang dan mengancam keharmonian masyarakat. Kelembapan kepimpinan telah dilihat sebagai ditafsir seolah-olah Perdana Menteri memberi sokongan sunyi kepada kumpulan-kumpulan yang memudaratkan keharmonian masyarakat dan juga mewujudkan kekhawatiran dan keyakinan masyarakat antarabangsa. Dan seterusnya, seperti yang kita semua tahu, isu Perhimpunan Aman Bersih, kegagalan pentadbiran Najib telah menunjukkan bahawa Malaysia bukan sebuah demokrasi yang terbuka dan pelbagai tindakan ganas oleh pihak berkuasa telah menimbulkan persepsi negatif di mata dunia. Kemudian, isu penyebaran politik fitnah. Budaya fitnah sudah menjadi satu fenomena politik yang berleluasan. Semasa kempen bersih, konspirasi telah dilancar terhadap seorang ahli parlimen Sungai Siput dan 5 orang aktivis Parti Sosialis Malaysia dengan dakwaan yang tidak berasas bahawa mereka cuba menghidupkan fahaman komunis. Ini merupakan satu pencemaran imej baik ahli parlimen yang tidak wajar berlaku. Kemudian politik kotor terhadap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyebabkan pelbagai persepsi negatif di masyarakat. Kumpulan yang menggelarkan diri Datuk T, salah seorang Tan Sri Rahim Tambici merupakan pengurusi RISDA yang dilantik oleh Perdana Menteri dan jawatannya masih dikekal walaupun Tan Sri Rahim telah dihukum bersalah dalam pengedaran video lucah. Seterusnya, cerita rekaan terhadap anak yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, telah disebar oleh ahli UMNO parti pemerintah sendiri dan termasuk diulangi
oleh pemimpin-pemimpin kanan parti tanpa tindakan tegas dan tiada sebarang permintaan maaf terhadap fitnah ini. Akhir sekali, isu pemborosan. Sebahagian daripada poin-poin yang saya akan bawa termasuk kos lawatan rasmi oleh Perdana Menteri dan isteri beliau semakin meningkat bila kedua-dua mereka merantau ke seluruh dunia menggunakan wang rakyat. Baru-baru saja lawatan ke Kazakhstan yang ambil perbelanjaan 1 juta, lawatan ke pelbagai negara yang juga menimbulkan lifestyle ahli keluarga Perdana Menteri, juga menimbulkan isu-isu soal di media luar. Lawatan ke Perth pada 31 hari bulan Ogos sehingga 3 September merupakan satu lawatan peribadi, tapi lawatan itu telah menggunakan pesawat Airbus A319 yang dimiliki oleh kerajaan. Ini sebahagian daripada hujah-hujah yang saya akan kemukakan, dan saya dan juga ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat yang lain yang akan kemukakan besok sebagai alasan kenapa gaji Perdana Menteri harus dipotong sebanyak 1 bulan. Kita faham ini tidak akan banyak menjejaskan sara hidup Perdana Menteri kerana terbukti keluarga Perdana Menteri mampu shopping dengan pelbagai bahan-bahan mewah di Chogem baru-baru ini. So 1 bulan itu tidak akan mengganggu fungsi sebagai Perdana Menteri, tapi cukupi untuk menunjukkan perkara-perkara yang kami bangkitkan ini adalah serius, dan kita harap memperingatkan pemegang jawatan awam ini menjalankan tugas secara baik dan memahami tanggungjawab mereka. Dan inilah sebab kita kemukakan sebagai usul pertama dalam pembahasan peringkat jawatan kuasa ini. This is submitted and has been received, and it will be debated at 11:30 tomorrow. 2 days ago. So according to the standing order, we must submit all the amendment to the what's it called, budget 2 days before the committee stage debate. It's not an emergency motion, it's an amendment to the budget. Yeah, at the committee stage. And this is the right of any member of parliament to make the amendment. And the power of accepting or not accepting is not with the speakers, but speakers only have to arrange the schedule to it. So normally we will have the debate first thing before the substantive debates on the budget. It won't be rejected. It cannot be rejected. It's part of our committee stage procedure that a member of parliament has a right to move an amendment. So this is an amendment.